Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Negeri Sembilan 102.7 FM. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda yang terus setia bersama-sama dengan kami seperti biasa Khamis 9 malam untuk kita bawakan perkongsian ilmu dalam siri Maulid at IKIM, dan kali ini kita masih lagi berbicara menerusi siri Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin, dan kita malam ini kira siri yang terakhir lah untuk siri ini, untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian ilmunya bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Joel berada di talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Faiz, macam mana sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz, insyaAllah. Malam ini kita nak dengar lagi kupasan ilmu kita, dan kita nak kenali tokoh Sayyidatina Raihanah binti Zaid Ustaz InsyaAllah. InsyaAllah. Kepada anda sahabat-sahabat saya menonton di Facebook, terima kasih yang banyak juga yang mendengarkan siaran ini menerusi IKIM. Terima kasih juga di luar negara yang dengarkan atas talian dan juga aplikasi kami. Terima kasih atas perhatian anda, dan insyaAllah kita nak sama-sama ikuti pengajian ilmu kita pada malam ini dalam segmen Maulid at IKIM. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya. Habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah Al-Fatihi wal-Khatimi wal-Nasiri wal-Hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Syukran jazilan Saudara Faiz yang baik hati, tidak mendengar rancangan Maulid yang budiman. Mudah-mudahan malam Jumaat ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita perbanyakkan salawat ke atas Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan esok harinya pun begitu juga. Sebab hari Jumaat adalah amalan dikhususkan salawat padanya. Akhiru alayya salatan yaumal jum'ah. Perbanyakkan oleh kamu akan salawat, banyakkan salawat pada hari Jumaat. Ini diminta sendiri oleh yang sangat tahu tentang syariat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kalau di malam-malam yang lain ataupun hari-hari yang lain kita banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, masya-Allah sangat bagus sekali. Jadi malam Jumaat sebegini dan esok hari Jumaat sebelum maghribnya, gunakan masa ini. Kita selesaikan dahulu membaca zikir-zikir yang lain dan luangkan banyak masa untuk bersalawat ke atas Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Untuk ingatkan kembali salawat yang pernah Al-Faqir dan Faiz kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan, ada satu salawat yang ringkas tetapi sangat besar ganjarannya. Ganjarannya lebih daripada pahala lagi. Apa dia? Ganjarannya ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyebutkan, man qala, sesiapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Sesiapa yang membaca salawat tadi itu artinya, ya Allah rahmatilah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempatkan baginda di kedudukan yang paling hampir, paling dekat di sisimu pada hari kiamat nanti. Pendek sahaja dan Nabi tak sebut pun berapa banyak. Maka keumuman itu dalam keumumannya, jadi kalau sekalipun sudah mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Jadi hadirin, antara salawat yang jangan ditinggalkan dalam kehidupan kita, jangan ditinggalkan, iaitu membaca salawat tadi itu. Itu namanya salawat menuntut ataupun meminta, memohon syafaat. Jadi siapa yang membaca ini jaminan Nabi untuk dia mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk membacanya sekali. Kalau membacanya 10 kali, kalau membacanya 40 kali, kalau membacanya 100 kali, Allahu Akbar. Jadi kerana itu hadirin, jangan tinggalkan. Alhamdulillah, malam ini malam yang terakhir dan siri yang terakhir insyaAllah Faiz dan hadirin sekalian, untuk kita bicarakan tentang kenali dan cintai wanita syurga.
iaitu Ummahatul Mukminin. Dan pada malam ini kita bisyarakan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam yang ke-13, iaitu Sayyidatina Rayhanah binti Zaid. Azwaju Taha durarun 11 Khadijatun ma Hafsatin binti Umar. Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rata ada 11 orang mereka. Khadijah bersama Hafsah binti Umar. Saudatu Aisyatu Maimunati wa Zainabun Juwairiyah Safiyati. Sayyidatina Sauda, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah, Sayyidatina Juwairiyah, Sayyidatina Safiyah. Ummu Habibatin wa Ummu Salamah wa bintu Jahshin Zainabun Mutammimah. Sayyidatina Ummu Habibah, Sayyidatina Ummu Salamah binti Jahshin, itulah Zainab yang menjadi pelengkap. Amma Sarari arba'un min bainihin Mariyatun Rayhanatun a'zim bihin. Adapun para hamba ada 4, dan antara mereka Maria dan Rayhanah, maka agungkanlah mereka semuanya. Dalam bait syair yang kita bacakan tadi disebut Azwaju Taha durarun 11. Isteri-isteri Nabi adalah pemata, semuanya 11 orang. Walhal kita bicarakan tentang Sayyidatina Maria Al-Qibatiyah dengan malam ini Sayyidatina Rayhanah An-Nadariyah. Jadi ini menjadi khilaf di kalangan ulama. Apakah keduanya ini Sayyidatina Maria Al-Qibatiyah dan Sayyidatina Rayhanah, adakah keduanya isteri Nabi ataupun bukan isteri Nabi? Itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Dalam syair tadi menyebut seolah-olah bukan isteri Nabi, dan jelas di belakang syair itu disebut Ammas Sarari. Adapun di kalangan tawanan ataupun yang ditawan. Jadi Sayyidatina Maria Al-Qibatiyah dan Sayyidatina Rayhanah itu dianggap sebagai hamba ataupun sebagai tawanan. Walaupun Sayyidatina Maria Al-Qibatiyah itu bukan tawanan sebab tidak ada perang di situ. Itu adalah yang hadiahkan oleh Raja Mesir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Baik, Sayyidatina Rayhanah binti Zaid dikatakan beliau berasal daripada kabilah Bani Nadir. Sebab itu di belakangnya nama Nadariyah. Jadi daripada Bani Nadir. Pun begitu, ada juga pendapat yang mengatakan beliau berasal daripada Bani Quraidah. Dan inilah pendapat yang paling banyak sekali. Jadi Sayyidatina Rayhanah adalah berketurunan Yahudi. Sebab dari Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qaynuqa. Tuan-tuan tahu ini adalah 3 kabilah yang besar yang berada di sekitar Madinah, dan mereka adalah golongan Yahudi. Beliau, Masya Allah, seorang wanita yang cantik dan mulia di kalangan kaumnya. Tambah lagi keistimewaan beliau adalah seorang yang sangat cerdas, sangat cergas, sangat bijak, pintar dalam menganalisa sesuatu perkara. Bagaimana kisah beliau memeluk Islam? Sayyidatina Rayhanah pada awalnya telah berkahwin dengan seorang daripada Bani Quraidah yang bernama Al-Hakam. Dan Al-Hakam ini sangat mencintainya, dan Sayyidatina Rayhanah sangat merasakan diri dicintai dan disayangi, sehingga nanti beliau pernah mengatakan tidak mahu untuk berkahwin ataupun dijaga ataupun menjadi isteri kepada orang lain selain daripada Al-Hakam. Peristiwa perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi ketika Bani Quraidah. Bani Quraidah itu mengkhianati perjanjian dengan orang Islam yang telah dibuat oleh Nabi dengan orang Yahudi di Madinah, iaitu sama-sama mempertahankan Madinah daripada musuh Islam. Jadi oleh kerana Bani Quraidah ini mengkhianati perjanjian itu, maka tidak ada jalan lain. Mereka harus
diajar dan harus bagi tahu, dan jualannya adalah perang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pergi negotiate, dan akhirnya berlaku peperangan antara Bani Quraidah dengan orang Islam ketika itu. Kalah Bani Quraidah. Lalu perempuan-perempuan, wanita-wanita menjadi tahanan, dan antara tahanan itu adalah Sayyidatina Rayhana. Dan kalau dalam tahanan selalunya akan ada pembahagian tawanan itu. Jadi Rayhana itu pembahagiannya kena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya Sayyidatina Rayhana agak tidak mahu menerima Islam sebab masih sayang dengan agama asalnya, iaitu Yahudi. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa kurang gembira kawanannya, iaitu bahagiannya, iaitu Sayyidatina Rayhana tidak memeluk Islam, jadi masih lagi dalam agama Yahudi sebegitu, menyebabkan Nabi kurang gembira. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah menyebutkan ketika Rasulullah masih dalam perasaan yang kurang gembira sebegitu, dan Nabi bersama dengan para sahabat duduk bersama-sama, tiba-tiba Nabi dengar ada macam seseorang datang kerana bunyi tapak kakinya, dan Nabi seolah-olah tahu. Nabi mengatakan, inna hataini lana'labni sa'yah, sesungguhnya yang datang bunyi kedua tapak kakinya ini, sandal ataupun slipper yang dipakainya itu kepunyaan siapa tu? Kepunyaan Ibnu Sa'yah, sahabat Nabi juga. Yubashirun bi islami Rayhana, dia datang untuk bagi tahu padaku tentang keislaman Rayhana. Ini sebelum berlaku lagi. Ini suatu kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, rupa-rupanya betul-betul apa yang Nabi katakan tadi memang betul. Jadi Sayyidina Ibnu Sa'yah memang datang untuk bawa berita yang Rayhana telah masuk Islam, sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad aslamat Rayhana telah memeluk Islam. Fasurra bidzalik, Tuan gembiralah dengan peristiwa ini. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in menjadi kegembiraan mereka kalau Rasulullah gembira, dan menjadi kesedihan mereka kalau Rasulullah bersedih. Itu persahabatan yang sangat utuh, sehingga kalau ketua bersedih, orang bawah juga bersedih. Kalau ketua gembira, orang bawah juga turut sama menumpang kegembiraan. Begitu hubungan akrab antara para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah dididik dengan Nabi itu adalah Nabi dan Rasul, pesuruh Allah Azza wa Jalla yang harus diutamakan lebih daripada keluarga lagi, sehingga para sahabat merasakan kalau Nabi kurang gembira, mereka pun rasa susah hati juga. Sebab itu Sayyidina Ibnu Sa'yah mengatakan, ini kan berita gembira, ini pasti menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, fasurra bidzalik, ya Rasulullah, bergembiralah dengan peristiwa ini. Apa yang berlaku dengan Sayyidatina Rayhana yang tadinya telah memeluk Islam dan menjadi tawanan, kita akan lihat sebentar lagi insya-Allah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan selepas ini insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya nur al-aini, marhaban fi marhaban
شمس أنت بدر مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يوم مرحبا أنت إكسير وغالي مرحبا أنمر يا مرحبا أنمر يا مرحبا يوم مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يوم مرحبا أنت مصباح الصدور مرحبا أنمر يا مرحبا أنمر يا مرحبا يوم مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا في مرحبا يا عروسا خافقين مرحبا في مرحبا يا عروسا خافقين مرحبا في مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا في مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا في مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا في مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا في مرحبا يا عروسا خافقين مرحبا في مرحبا يا عروسا خافقين مرحبا في مرحبا. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan kita masih lagi bicara dalam Maulid at IKIM bersama Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel, dan kita berbicara dengan tajuk kita Sayyidatina Raihanah binti Zaid, dan insyaAllah kita nak sambung lagi pengajian ilmu. Terima kasih yang menonton dan juga mendengarkan siaran ini. Teruskan setia bersama-sama kami, ikuti Maulid at IKIM sekarang ini. Silakan Ustaz. Syukur jazilan Pak Is.
Setelah dikhabarkan oleh Sayyidina Ibnu Sa'yah yang Sayyidatina Raihanah telah memeluk Islam, Nabi hantar Raihanah ke rumah Salma binti Qais yang dipanggil dengan Sayyidatina Ummul Munzir. Diam di situ. Nabi nak supaya dia bersihkan dirinya, iaitu apabila datang haid, kemudian bila suci nanti barulah dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu di situ sehingga Sayyidatina Ummul Munzir datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Raihanah telah pun suci. Ketika itu Nabi datang ke rumah Sayyidatina Ummul Munzir. Di situ ada Sayyidatina Raihanah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ahbabti an u'tiqaki," kalau kamu mau untuk aku merdekakan kamu, "wa atazawwajaki," dan aku berkahwin denganmu, "fa'alt," aku akan lakukan. Itu offer daripada Nabi. "Wa in ahbabti an takuni fi milki," kalau kamu lebih suka untuk menjadi pemilikanku, maksudnya orang yang di bawah tahananku, "ata'uki bil milki," tidak mengapa juga, tetapi nanti saya akan bersama denganmu atas dasar milkil yamin, orang yang menjadi tawanan ataupun orang jadi hamba, jadi halal untuk digauli. Begitu. Fa'alt, aku akan lakukan. Itu offer daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, kalau kamu mahu untuk dibebaskan dan berkahwin denganku, ya saya akan lakukan. Atau kamu memilih untuk terus menjadi tahananku tetapi boleh digauli, ya juga aku akan lakukan. Itu offer daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Raihanah menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu akhafu alayka wa alayya an akuna fi milkik." Ya Rasulullah, kalau begitu lebih ringan untuk tuan dan untuk saya kalau saya berada di bawah pemilikanmu. Jadi inilah pendapat ulama yang mengatakan Sayyidatina Raihanah bukan isteri Nabi. Maksudnya bukan Ummahatul Mukminin, tetapi sebagai seorang hamba, sebagai seorang tawanan yang di bawah tawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang halal digauli sebagai milkul yamin, ataupun orang yang telah ditawan ataupun menjadi hamba, halal untuk digauli oleh tuan. Sebegitu. Inilah pendapat ulama mengatakan sehingga wafat Sayyidatina Raihanah, nanti begitulah keadaannya, bukan dalam hubungan suami isteri sebegitu. Ini pendapat yang mengatakan tidak Ummahatul Mukminin. Pendapat yang lain, pendapat mengatakan yang Sayyidatina Raihanah bukan Ummahatul Mukminin, ditambahkan lagi daripada riwayat daripada Al-Imam Ibnu Sirin. Al-Imam Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in, malah tokoh tabi'in, pemuka tabi'in. Beliau mengatakan ada seorang datang kepada Raihanah. Lalu orang itu mengatakan, "Innallaha lam yardaki lil mu'minina umman." Sesungguhnya Allah tidak redha untuk kamu menjadi umman, menjadi emak lil mu'minin, kepada orang yang beriman. Maksudnya kamu, Allah tidak pilih untuk menjadi ummahatul mu'minin, tidak menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan mencerca ataupun mengejek ataupun merendahkan, tidak. Ini sebagai suatu keadaan yang itulah dipilih oleh Sayyidatina Raihanah. Lalu dijawab oleh Sayyidatina Raihanah, "Wa anta falam yaradakallahu libnan." Kalau begitu kamu pun Allah tidak redha untuk menjadi anakku. Maksudnya apa tu? Kalaulah saya, seolah begini bahasanya ya, kamu pun Allah tak redha menjadi anak saya. Kenapa? Kalaulah saya mukminin, mak kepada orang mukminin, bermakna kamu jadi anak saya. Gitu. Bukan anak biologi ni, bukan. Bukan anak daripada keturunan, tidak Pak. Ini anak dengan istilah. Maksud kita panggil Sayyidatina Aisyah dengan Ummul Mukminin. Sayyidatina Juwairiyah Ummul Mukminin, dan yang lain tu kita panggil Ummul Mukminin, isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Jadi kerana mereka ibu kita,
kita tak boleh kahwin. Sebab itu kita statusnya anak. Jadi anak kepada ibu kita. Sama juga ketika orang lelaki tadi mengatakan kamu Allah tak pilih menjadi mak kepada orang mukminin. Kalau begitu kata Sayyidatina Raihanah, jadi kamu pun tidak dipilih untuk menjadi anak kepada maknya. Maksudnya saya bukan ummahatul mukminin, jadi kamu bukan anak saya. Maksud anak daripada ibu ummahatul mukminin. Begitu maksudnya. Jadi daripada ayat ini menunjukkan bahawa Sayyidatina Raihanah bukan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Pendapat yang kedua, beliau adalah ummahatul mukminin. Beliau adalah isteri Nabi dan beliau bukan hamba. Beberapa pendapat yang mengatakan begitu, antaranya tokoh dalam sejarah Islam iaitu Al-Imam Al-Waqidi. Al-Imam Al-Waqidi mengatakan Rasulullah merdekakan Raihanah dan Rasulullah kahwin dengan Sayyidatina Raihanah. Walaupun begitu, sebelum berkahwin itu beliau sangat mencintai suaminya yang dulu, Al-Hakam itu tadi, yang kita sebutkan di awal tadi itu. Dan sayangnya itu sampai beliau pernah mengatakan, la astakhlifu ba'dahu ahadan abada. Aku tidak akan minta dijaga, maksud aku tidak akan bersuamikan orang lain sesiapa pun setelah yang dulu tu. Itu nak menunjukkan kasih sayang kepada suami yang asal. Bukan bermakna tidak mahu berkahwin, tidak. Ini nak tunjukkan kasihnya itu lebih pada suami yang asal. Beliau kita sebutkan tadi memang seorang wanita yang sangat cantik, dan beliau sendiri ceritakan ketika dibawa berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruhku untuk ditempatkan di rumah Ummul Munzir binti Qais selama beberapa waktu. Kemudian selepas itu Nabi datang dan Nabi dakwah dan Nabi ajak kepada Islam. Nabi mengatakan, ini ikhtartillah wa rasulah, ikhtaraki Rasulullah li nafsih. Jika kamu memilih Allah dan Rasulnya, maksudnya masuk Islam, maka Rasulnya pun akan memilih kamu untuk dirinya menjadi isterinya. Lalu aku menjawab, Sayyidatina Raihanah menceritakan, inni akhtarullah wa rasulah. Sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasulnya, bermaksud beliau menerima Islam, ya pasti, dan beliau menerima untuk menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan lagi, falamma aslamtu, ketika aku telah masuk Islam, a'taqani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membebaskan diriku, wa tazawwajani, dan berkahwin denganku, wa asdaqani 12 awqiyatan wa nashan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bagi 10 uqiyah emas, ya, dan gandum kepadaku, kama kana yusdiqu nisa'ahu, seperti mana Nabi bagi kepada isteri-isteri yang lain, wa a'rasani fi baiti Ummul Munzir, dan walimah pernikahan tadi tu dibuat di rumah Ummul Munzir, iaitu pada bulan Muharram 6 Hijriyah. Wa kana yuqassimu li kama yuqassimu li nisa'ihi, adalah Nabi bagikan hari-harinya, maksudnya malam-malamnya bergiliran dengan isteri-isteri yang lain. Bermakna ini adalah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa daraba alayya al-hijab, kemudian Nabi suruh saya untuk menggunakan hijab. Begitu. Kemudian Imam Al-Waqidi mengatakan lagi, jadi Rasulullah sangat sayang dan sangat mengambil berat tentang Sayyidatina Raihanah, sehingga apa yang diminta oleh Sayyidatina Raihanah akan ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada orang mengatakan, "Lau kunti sa'alti Rasulullah Bani Quraidah la'a'taqahum." Kalaulah kamu minta supaya Nabi bebaskan Bani Quraidah yang ditawar oleh Nabi itu, pasti Nabi akan bebaskan seluruh tahanan itu. Kata Sayyidatina Raihanah menjawab, "Lam yakhlu bi hatta
hatta faraqa as-sabi. Ia belum bersamaku. Maksudnya Nabi belum bersama denganku sehingga semua tawanan pun dipisahkan. Maksudnya dibebas, dipisahkan. Maksudnya tidak bersama dengan satu kelompok yang sudah ditawan itu. Ini adalah pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahawa Sayyidatina Raihanah ini adalah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Hadirin, selepas ini kita akan melihat satu lagi pendapat daripada Al-Imam Ibn Sa'ad di dalam tabaqatnya, yang beliau juga bersetuju dengan pendapat Al-Imam Al-Waqidi. Selepas ini insya-Allah, selepas ini ya, hada wabillahi taufiq. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Abdul Rahman Al-Kawakibi, seorang tokoh ilmuwan yang banyak mengkaji sejarah negara Islam serta menyarankan pertemuan pemimpin Islam sedunia demi perpaduan dan kemajuan umat Islam. Beliau juga mencadangkan penubuhan sebuah organisasi antarabangsa yang menyatukan negara Islam. Al-Kawakibi dilahirkan pada 1271 Hijrah di Aleppo di utara Syria. Beliau anak seorang tenaga pengajar di Universiti Al-Umawi, Aleppo. Al-Kawakibi membesar sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari ilmu matematik dan tabi'in di samping minat bergaul dengan tokoh ilmuwan dan golongan sastrawan terkenal. Beliau bertugas sebagai pengarang di sebuah akhbar rasmi bernama Al-Furat sebelum menjadi ketua penulis berdaftar Mahkamah Syariah dan kemudian dilantik sebagai gubernur. Beliau pernah menerbitkan akhbarnya sendiri, Al-Syab, yang banyak membongkar dan membidas penyelewengan zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Antara buku tulisannya yang tersohor ialah Ummu Al-Qura. Buku ini mengandungi cadangan pembentukan penubuhan sebuah organisasi antarabangsa menyatukan negara Islam untuk kebaikan Muslim dengan harapan mewujudkan dan memudahkan penyebaran ilmu pengetahuan antara dunia Islam. Barangkali penubuhan OIC adalah apa yang digambarkan oleh Al-Kawakibi dalam bukunya Ummu Al-Qura. Al-Kawakibi juga adalah seorang pembela kebebasan yang menegaskan bahawa cara untuk masyarakat Islam maju ialah melalui pendidikan. Beliau meninggal dunia pada 1902 ketika berumur 48 tahun. FM di Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita waktu ini dalam Maulid Al-IKIM bersama-sama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jo, kenali Sayyidatina Raihanah, dan insyaAllah kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita pada malam ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kita dengarkan pengajian selanjutnya. Silakan Ustaz. Syukran jazilan Faiz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat bersetuju dengan pandangan Al-Imam Al-Waqidi tadi itu, iaitu Sayyidatina Raihanah adalah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Hadza ma ruwiya lana fi 'itqiha wa tazwijiha." Inilah yang diriwayatkan kepada kami tentang pembebasannya dan seterusnya tentang perkahwinannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Wa huwa athbatul aqawil indana. Dan inilah dia riwayat yang sah di sisi kami, kata Al-Imam Ibn Sa'ad. Wa huwa al-amru 'inda ahli al-'alam. Dan begitu juga pendapat para ulama yang lain tentang sah bahawa Sayyidatina Raihanah adalah isteri baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cuma ketika beliau menyebutkan pendapat ini, beliau menyebutkan juga وقد سمعت من يروي أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يعتقها. Pun begitu, aku mendengar ada terdapat riwayat bahawa Sayyidatina Raihanah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dalam keadaan dibebaskan. Maksudnya masih lagi dalam keadaan tawanan. Wa kana yat'uha bi milkil yamin hatta matat. Adalah beliau berstatus sebagai hamba, iaitu milkil yamin, tawanan, sehingga wafat. Begitu pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad, walaupun beliau bersetuju mengatakan Sayyidatina Raihanah adalah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, perbincangan apakah beliau isteri Nabi ataupun beliau hamba ataupun tawanan, itu tidak mengurangi martabat dan kedudukan beliau. Kenapa? Kalaupun beliau seorang tawanan dan hamba, beliau juga mendapat giliran malam, mendapat giliran hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam seperti ummahatul mukminin yang lain. Bukankah ini satu kemuliaan? Satu. Yang kedua, beliau belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam ahwal Nabi, akhlak Nabi, ilmu Nabi, mendengar kalam Nabi. Bukankah ini suatu anugerah dan nikmat yang sangat besar bersama dengan Rasulullah dalam hal ehwal kehidupan baginda setiap hari. Di samping mendapat pelajaran dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang Sayyidatina Raihanah, malah sangat menyantuni dan sangat menyayangi Sayyidatina Raihanah. Buktinya ialah ketika Sayyidatina Raihanah wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguruskan jenazahnya. Beliau adalah antara isteri yang meninggal dahulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disayangi oleh Nabi, masya-Allah. Kalau Nabi sudah redha, kalau Nabi sudah sayang, itu bermakna seseorang itu sudah pasti mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana redha Allah itu pada redha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah redha, bermakna Allah juga redha, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan Sayyidatina Raihanah, mendapat didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat dengan pengajaran, dengan ucapan, dengan nasihat, dengan teguran, dengan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika berlaku haji wada, itu pada tahun ke-10 Hijriah, dalam pulang daripada haji wada itu, Sayyidatina Raihanah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama kewafatan, dan beliau meninggal wafat pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam yang menguruskan jenazah beliau dan dikebumikan di Jannatul Baqi, di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai Sayyidatina Raihanah dan juga menempiaskan akan rahmat, akan kebaikan yang banyak untuk kita yang memperkatakan tentang Sayyidatina Raihanah, juga ummahatul mukminin yang lain, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang besar atas asbab ini untuk kita semua. Hadirin, sebagai rumusan telah kita bicarakan, rasanya Faiz sudah rasanya 20 lebih minggu kita bicarakan kan Faiz tentang ummahatul mukminin.
Dan kita sudah bermula dulu Faiz dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali. Dan kita sudah ceritakan tentang kelebihan Sayyidatina Khadijah, dan daripada beliaulah Nabi mendapat semua anak beliau, anak Nabi yang ke-6 itu, melainkan yang seorang daripada Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Isteri baginda yang kedua adalah Sayyidatina Saudah binti Zam'ah, seorang yang sangat berpengalaman kerana Nabi mengahwini beliau ketika Sayyidatina Saudah berumur 55 tahun. Nah, sudah agak berusia, dan ini menunjukkan bahawa perkahwinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan kerana hawa nafsu, tetapi pasti daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Dan ini sebagai suatu sejarah yang sangat besar dan satu hikmah yang sangat agung, sehingga Sayyidatina Aisyah menjadi isu yang paling faqih dan paling mengerti dalam perkara fiqh, malah hadis, menjadi rujukan para sahabat dan tabi'in selepas itu. Kemudian isteri baginda yang keempat, Sayyidatina Hafsah binti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Selepas itu Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah, dan seterusnya Sayyidatina Ummu Salamah. Itu adalah gelaran untuk Sayyidina Hindun ataupun Hind binti Abu Umayyah. Selepas itu baginda berkahwin pada 6 Hijriyah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Selepas itu baginda berkahwin dengan Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith. Kita ingat lagi zikir yang diajar Nabi kepada Sayyidatina Juwairiyah yang jangan kita tinggalkan. Iaitu selepas subuh pagi sebegitu dibaca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Pahalanya itu sangat besar, mengalahkan orang yang berzikir 1 jam 50 minit sebegitu. Maksudnya sama pahalanya itu. Dengan tidak sampai pun 1 minit kita, ataupun setengah minit pun tak sampai, kita baca zikir tadi itu menyamai orang yang beramal berzikir berterusan 1 jam 50 minit. Ini asbabnya siapa? Sayyidatina Juwairiyah. Sehingga ulama mengatakan bukan sahaja zikir ini dibaca selepas subuh. Bila-bila pun boleh baca, tapi bacaannya Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Pada tahun 7 Hijriyah, baginda berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Habibah, Sayyidatina Ramlah binti Abu Sufyan. Tuan-tuan sudah tahu bagaimana kisah subhanallah diuji kematian suami dan suaminya murtad di Habasyah, kemudian Allah gantikan yang lebih baik, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga berkahwin dengan Sayyidatina Safiyah binti Huyai pada 7 Hijriyah, kemudian dengan Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith, kemudian Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah, dan berkahwin dengan Sayyidatina Rayhanah binti Zaid radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita, menambahkan ilmu dan kecintaan kita kepada ummahatul mukminin, seterusnya meneladani mereka dan mengamalkan apa yang mereka amalkan, dan berjalan di bawah pedoman dan ajaran daripada mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang mulia, menjadi pendamping, malah menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan ummahatul mukminin, memberikan keberkatan, dan kita mendapat syafaat mereka di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam.
Faiz. Untuk perkongsian kita yang kita bawakan minggu ini kiranya menutup siri kita Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin, dan insyaAllah semoga ilmu yang anda dapatkan ini mungkin boleh jadi apa dia anda ada catat mungkin jadi usrah sama seisi keluarga sama-sama PKP ini, insyaAllah semoga bermanfaat. Dan ingat, ilmu ini sebar-sebarkanlah agar ramai lagi boleh manfaat perkongsian. Dan insyaAllah selesai ni program berkaitan dengan Kenali dan Cintai Wanita Syurga ini, Maulid Al-Ikim akan kita sambung lagi minggu hadapan hari waktu yang sama setiap hari Khamis 9 malam. Dan insyaAllah kita akan bawakan tajuk bersama menelusuri dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan kupas bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz tentang kepribadian dan juga akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah setiap hari Khamis jam 9 malam. Yang terlepas ikuti siaran ini, dengarkan Sabtu jam 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan Ustaz, insyaAllah, untuk Maulid Al-Ikim InsyaAllah yang selanjutnya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus bahagia walaupun hati
anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Di Warna Pagi IKIM, setiap Isnin hingga Jumaat, 6 Orang yang bersyukur, dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Nanti dia akan tenang-tenang. Oh, at least sekurang-kurangnya aku ada benda ni. diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Euforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Masjid Negara. Masjid Negara terus berdiri utuh sebagai antara ikon utama negara, walaupun selepas hadirnya bangunan-bangunan yang lebihkah daripada aspek reka bentuk dan rupa. Reka bentuk Masjid Negara yang dikatakan mendahului zamannya terus menjadi perhatian ramai pengkaji reka bentuk masjid dari seluruh dunia hingga ke hari ini. Masjid Negara dibina pada tahun 1963 dan dirasmikan pada 27 Ogos 1965. Bangunan utama masjid menempatkan bilik-bilik operasi masjid seperti Dewan Solat, pejabat, bilik-bilik diraja, ruang wuduk, makam pahlawan dan menara masjid. Sejak tahun 1987, Masjid Negara telah mengalami proses ubah suai menambah Dewan Solat baru sesuai dengan penambahan jumlah jemaah. Sehingga kini, Dewan Solat Masjid Negara mampu memuat 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Keseluruhan reka bentuk seni bina Masjid Negara ini bercirikan reka bentuk tempatan dan moden. Konsep seni bina Arab dan Mogul, iaitu kubah berbentuk separuh bulat dan berbentuk bawang. Keunikan reka bentuk bumbung masjid telah menjadi ikutan dalam pembinaan masjid-masjid lain, antaranya Masjid Ahmad Ibrahim dan Masjid Raja Terengganu. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempaskan sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Kali tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah lepas tu. Kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ini baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM, inspirasi Euforia Islami. Sikap saling menghormati sepatutnya wujud dalam jiwa dan diri setiap insan. Jangan kerana sedikit perbezaan akan menyebabkan kita saling menjauhi dan saling berbalah. Sepatutnya perbezaan yang wujud di antara kita akan menyebabkan kita saling melengkapi. Pesan
pesanan kasih sayang daripada saya, Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.